Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi episod menarik sentuhan kayu dekorasi dari hati bersama saya Farid Ahmad. Dan dalam setiap episod kita akan berkunjung ke lokasi yang berbeza untuk kita tambah baik, kita cantikkan atau kita makeover tempat tersebut. Dan untuk pengetahuan anda, rancangan ini diteraju oleh penaja utama kami iaitu Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB, Malaysian Timber Industry Board, yang akan sama-sama bekerjasama rapat dengan para usahawan dan juga kontraktor-kontraktor terpilih untuk mencantikkan tempat-tempat ini. Dan pada hari ini saya berada di AFA Speech, Language and Occupational Therapy Center, di mana mereka banyak membantu masyarakat dan insan-insan istimewa. Jadi apakah ruang yang kita akan cantikkan dan tambah baik pada episod kali ini? Teruskan bersama dengan saya. Pusat ini khas untuk kanak-kanak yang mempunyai kesukaran pertuturan bahasa dan masalah kognitif. Mereka mempunyai beberapa orang profesional dalam bidang terapi pertuturan dan juga terapi cara kerja yang dilatih untuk merawat pelbagai masalah. Assalamualaikum, Cik Zaidi. Sudah masuk je, Farid. Baik. Okey, kita nak kongsikan pada penonton. Saya nak kenalkan inilah Cik Zaidi Yaakob yang merupakan pemilik dan juga salah seorang terapis di pusat terapi ni. Betul Ya, Cik Zaidi? betul. Okey, Cik Zaidi. Saya pastilah para penonton terlebih dahulu mungkin nak tahulah mengenai aktiviti yang dilakukan di pusat terapi ni. Okay, terima kasih. Kita dekat sini pusat terapi pertuturan bahasa dan cara kerja. Ya, dekat sini kita fokus pada kanak-kanak yang mempunyai masalah pertuturan bahasa serta masalah perkembangan kognitif, motor, mana motor kasar, motor halus, ya, macam lambat berjalan ke, dan lagi yang ada kes-kes macam kes bertaigo. Okay, orang selalu pernah dengar kes bertaigo. Dia macam tak Tak balance kan, susah nak mengimbang okay. kan kan. Lepas tu lagi satu hipnoterapi untuk orang yang ada masalah fear, anxiety, stres. Kita ada juga bagi bantuan. Memang hebat ni pusat terapi ni. Jadi kalau kita dengar daripada cerita Cik Zaidi sini, bermakna pusat terapi ni banyak sebenarnya membantu masyarakat sebenarnya. Okey, kalau katalah program kami datang pada hari ini untuk memberi peluang kita mencantikkan ataupun menambah baik ruang pusat terapi ni, ruang mana yang akan dipilih oleh Cik Zaidi dan mungkin kenapa katnya itu jadi pilihan? Saya tengok sekarang ni kita ada masalah dengan pergerakan. Ya, utamanya ruang sinilah, ruang menunggu ni. Sebab kadang ada kanak-kanak dengan parents dia. Ibu bapa pun ada datang. Kadang sekali tu ramai. Jadi pergerakan tu terhad. Lepas tu kita punya kaunter ni pun kalau kita tengok sebab dalam masa yang sama kadang-kadang dua orang buat kerja. Memang dalam satu masa seorang je. Dia kalau boleh lebihkan sikit, ada dua orang ke buat kerja dalam serentak, jadi jimat masa. Benda-benda macam tu. Baik. Jadi saya kira sebenarnya di sini pun pusat untuk anak-anak dan sebagainya, kita boleh ceriakan lagi, Ya, cantikkan lagi. betul. Okey, Cik Zaidi, berita baik, jangan risau kerana kalau kita masih lagi mencari inspirasi dan juga idea, tak ada masalah kerana bersama kami dalam program ni kami bawakan seorang pereka hiasan dalaman atau interior designer bersama dengan kita. Pada hari ini kita persilakan Cik Ben Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben, ini Cik Zaidi. It's a pleasure. Ya, apa khabar? Okey Ben, tadi kita dah berbincang dengan Cik Zaidi. Kita kata kita nak mungkin mencantikkan dan menceriakan dalam ruang utama pusat terapi ni. Jadi kalau Ben sendiri dah melihat sendiri kawasan ni, apa idea daripada Ben? Pertama sekali, pusat terapi untuk kanak-kanak. Kan kanak-kanak kata istimewa. Betul. Dan kata pengkhususan istimewa lah. Dari segi daya penarik tu macam kurang. Itu satu. And then kemudian dari segi space planning pun agak, maaf saya cakap, agak kurang sesuai. Mungkin kerana sebelum ni kita kebanyakan orang just letak asalkan ada. Tapi bila kita ada pakar dan kita boleh bergabung idea dan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang lebih praktikal. Okey, cukup menarik. Ini adalah idea awal apa yang kita akan lakukan di pusat terapi ini. Jadi apa lagi, teruskan bersama kami dan kita boleh kerja sekarang. Inilah
ruang yang kita bincangkan tadi. Cik Fakri, ada apa-apa cadangan ataupun idea kasar apa yang kita nak buat dekat ruang ni dulu? Okey, yang pertamanya saya ditugaskan untuk tempat saya ni buat kabinet. Jadi saya difokuskan untuk skop saya untuk buat kerja-kerja kabinet. Jadi yang saya nampak ruang yang sesuai sekarang ni untuk bahagian ni, kita akan buat kaunter pengentaran lah. Dishes counter untuk bahagian sudut tu lah. Oh, kita akan beralih ke sebelah sana. Kita tak akan pakai lagi ruang sudut yang sedia ada ni. Kalau ikut pada kehendak owners kat sini, dia memang kalau saya sendiri pun suka, kalau saya buka pintu bahagian depan ni, saya lebih suka nampak kaunter di opposite dengan masa kita buka pintu tu. Tapi dekat ruang ni dia nak roket untuk letak sofa, untuk waiting waiting area. Saya setuju juga sebab untuk kebiasaan kawasan ruang normal, masuk entrance adalah reception. Tapi ini adalah satu ruang khas untuk kanak-kanak yang kata special needs. Special needs ni jadi kadang-kadang dia punya requirement dia berbeza sikit. Jadi saya rasa dengan adanya kawasan waiting area yang lebih luas ni, saya rasa lebih praktikal lah. Jadi idea untuk di ruang registration dan reception tu pula, apa idea Encik Fakri? Okey, memandangkan layout untuk kawasan ni pun tak besar, kecil ya. Jadi sudut yang sesuai adalah di bahagian sini lah. Jadi kita dah buat design masa ambil ukuran tu, kita dah buat untuk yang sesuai, saya nampak bentuk hexagon lah bahagian hadapan. Lepas tu dia bentuk L di bahagian bucu. Syirah, ruang ni adalah ruang yang dihaskan untuk ruang menunggu atau area. Sekarang ni memang reception lah, jadi dia akan ditukar ke sana. Dan you berperanan untuk membawa keceriaan ruang ni. Sebab saya paling suka lah loose item ataupun aksesori. Saya rasa Syirah mesti dah ada idea. Apakah perancangan idea Syirah untuk melengkapkan ruang menunggu ni? Okey, since kita ada ruang yang agak kecil, dia tak besar sangat lah, comel-comel aja ruang dia kan. Okey, so receptionist ni kita akan ubah kat belah sana lah. Alright. So di sini kita akan buat khas untuk ruang menunggu lah. So dekat sini, since kita ada ruang yang rectangle macam ni, mungkin dekat sini kita ada 2 single chair dekat sini untuk kita untuk ibu bapa menunggu, tunggu anak-anak dia ambil daripada sekolah semua. So dekat area sini kita akan buat macam warna pun maybe kat sini warna sedikit ceria untuk budak-budak tunggu. So akan ada footstool kecil, macam ada stool juga kecil kat tepi tu. Dari segi design, ada design istimewa, ada kepala gajah ke, kepala angsa ke, tak ada ke? Buat pasal ni tak adalah untuk kepala. So kita buat macam formal but at the same time macam modern sikit lah. Macam squarish tapi kain dia, since untuk budak, kain ni kita pakai water resistant dengan anti-stain punya kain lah. So maybe kita nak buat measurement ke? Okey, boleh. Alright, boleh saya tolong. Okay, Ismail, boleh berkongsi dengan idea dengan saya tentang apa perancangan Ismail untuk menyerikan lagi dinding kita yang agak hambar sekarang ni? Okay, so sekarang ni apa yang kita plan adalah kita akan buat main coating lah untuk the whole area lah, semua kawasan dalam ni. Kecuali kawasan yang ada kabinet lah. Oh, yang reception kat betul, receptionist tu kita tak buat lah sebab dia dah ada wall cabinet. So saya rasa tak ada purpose. Tak ada purpose lah. Dah tutup kan, tak nampak rugi kan. Okay, dari segi pelaksanaan, okay, I'm sure that Ismail ada idea untuk laluan kecil ni macam mana, untuk ruang menunggu tu macam mana, ada pengkhususan tak dan kenapa? Okay, untuk area ni kita plan untuk buat bottom wall wainscoting je. Bottom wall tu yang biasa yang bawah tu kan? Bawah okay, yang bawah sebabnya untuk area yang sempit macam ni, especially yang walkway, untuk buat kawasan walkway macam ni, kita memang akan buat bawah je lah. Sebab kalau kita buat terlalu tinggi, dia akan nampak tempat ni terlalu pack dan mungkin untuk budak-budak ni nanti jadi rimas. Dan untuk ruang menunggu tu pula? Untuk ruang menunggu ni, okay, kat sini kita akan buat lebih sikit lah. Sebab first, yang ni akan jadi kita punya feature wall lah. First kita pilih yang ni sebab dia adalah dinding yang pertama yang kita akan nampak daripada entrance. So kat sini kita akan bagi lebih sikit. Dan dinding yang lain pun kita akan buat full wall juga.
Nama saya Ahmad Afzan bin Muhammad Suhaimi, berasal dari Penang. Sekarang saya menjalankan perniagaan Grand Wall Pro yang berasaskan kayu. Kita fokuskan wainscoting dan ada beberapa lagi. Selain daripada itu, kami juga menjalankan proses pemasangan kabinet, cot dan hiasan dinding untuk kediaman. Kami memilih tempat AFA Speech Language Therapy Center untuk program ini. Kami bercadang untuk mengebuasai bahagian dalaman pusat terapi tersebut menggunakan kayu, wainscoting jenis kayu. Masa yang kami perlukan untuk pemasangan wainscoting di pusat terapi tersebut selama 3 hari dan 2 hari di site untuk kami membuat persediaan awal sebelum pemasangan. Harapan kami dari Grand Wall Pro untuk pusat terapi ini adalah untuk memberi kegembiraan kepada pesakit-pesakit yang datang. Mula sekali, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fadullah bin Fakri, berumur 26 tahun. Dan saya bekerja di Zonara Chemical Industry ni. Company ni ayah saya punya, Encik Fakri. Company Zonara Chemical Industry ni dah base dah 33 tahun sebenarnya. So nama asal dia pun Zonara Woodcraft. Kita buat daripada kerja ukiran kayu. Dan sekarang ni kita fokus kepada furniture custom cabinet. Custom cabinet tu banyak-banyak macam lah. Contohnya kitchen cabinet, wardrobe, shoes rack, banyak lagi. Okey, dekat pusat kebajikan Mesar Seram, Zonara Chemical Industry akan sumbangkan kitchen cabinet dengan wardrobe. Saya mendapati dekat pusat terapi center tu tak ada reception counter. So sumbangan Zonara Chemical Industry tu kita nak memberikan dia satu reception center yang bersesuaian lah. Jenis material dia pula kita akan pakai yang jenis yang bersesuaian dengan dia dan yang mudah dijaga. So dari situ kita rasa dia dapat gunakan dengan sebaiknya lah. My name Muhammad Yusri. I'm from Korea. I met her around 15 years ago, and then we married until come to in here. Company kami menjual dan memasang lantai laminate, SPC, vinyl. Company kami juga menjual dan memasang wallpaper serta window blind juga. KMK Floor Deco telah beroperasi selama lebih kurang 5 tahun dan kita telah membuka satu cawangan di Balafong juga. Okey, kita memilih SPC flooring sebab SPC dia kalis air, dia anti anai-anai, dia scratch resistant dan ia senang dijaga lah. Okay, we install the place only satu hari enough, so we can install complete. Ya, untuk proses pemasangan tu dalam satu hari je memang boleh siap. Okay, and then that flooring very easy to maintain and then every day more water coming also, and then this product is very strong. It actually from factory provides the 10 years warranty also. Very good actually in these times. Furniture industry akan menyumbang spesifik di bahagian ruang menunggu lah, which is di mana kita akan memberikan 2 single chair untuk parents menunggu dan juga ottoman semicircle untuk budak-budak menunggulah duduk dekat situ. Semicircle ottoman tersebut membuat perabot yang selamat lah. Kalau boleh kita gunakan sofa yang tak ada bucu sebab kat situ kan ramai budak-budak, jadi kita takut ada apa-apa, it's for safety purpose juga. So kita menambahkan span pada bucu tersebut untuk keselamatan lah. Material yang digunakan untuk pusat terapi FAA ni, kita menggunakan kayu meranti sebagai frame kayu dan juga kayu nyatu, dan kita menggunakan high density sponge untuk sofa tersebut, dan juga kita menggunakan fabric
fabric yang anti-stain, stain resistant dan juga water resistant. Antara ciri-ciri yang kami menitik beratkan dalam pembuatan sofa kali ini ada 3, iaitu dari segi keselesaan, dari segi keselamatan dan juga keceriaan. Nampaknya kerusi-kerusi dah sampai. Kabinet pun sedang dipasang. Dan saya pula tak sabar nak lihat bila tempat ni dah siap sepenuhnya. Okey, sekarang saya kembali ke pusat terapi AFA dan kabarnya semuanya dah siap dan anda semua juga dah dibawa melihat kepada semua proses daripada cat, wainscoting, lantai, pembikinan perabot dan sebagainya. Tapi yang penting sekarang ni kita nak mengajak semua untuk melihat hasil penuh dan juga reaksi dari pemilik tempat. Jom. Okey, ni yang cuba dia dah siap. Tapi saya minat ni dia punya macam pintu koboi dia. Jelas swing forward. Ini kabinet untuk wall unit bahagian atas kita buat straight lah. Lepas tu ketinggian dia kita ambil yang size standard untuk memudahkan kita nak letak barang, nak ambil barang. Contoh dia untuk filing lah. Okey. Lepas tu kabinet bawah dia berbentuk huruf J. Kan? Ini untuk satu orang punya operate lah. Okey, seperti mana kita lihat sekarang ni pusat terapi AFA ni dah berubah wajah dah. Jadi saya bersama kembali dengan Wong Kuat untuk projek kita ni. Kita bersamakan Nisa Zul dari Ni Studio, Tuan Fakri daripada Zunara dan juga Encik Nik Ahmad daripada Nik, jenama Nik untuk custom made furniture Okey. Baik, sebelum tu kita nak tanya pada ID dulu lah. Bila kita dah lihat pada hasilnya dan segalanya. Nisa sendiri merasakan adakah ini mengikut jangkaan awal ataupun bagaimana? So basically kita dah nampak daripada perubahan awal. So basically sekarang ni pun kita dah boleh nampak furniture yang dibagi oleh Nick brand agak sesuai untuk pakai untuk budak. So basically kita ada macam tak ada penjuru, so selamat. So, dan lembut lembut. So fabric semua sesuai je dengan tempat ni. Dan kalau kita nak komen juga tentang ruangan kaunter daripada awal tu macam mana tu? Kaunter tadi ni saya dah tengok sikit. Sebelum ni tak ada langsung. Sebelum ni tak ada langsung tau. So sekarang kita dah ada macam kita ada tempat untuk dokumen and then ada anything yang macam nak simpan kan. So kalau lagipun dia punya ketinggian pun macam let's say kalau ada budak datang pun dia boleh nampak lagi lah daripada kaunter tu, dia tak tinggi sangat. Saya tertarik sebenarnya tau Cik Nik, saya lihat kepada perabot ni. Pertama dia ringan dan kemudian dia memang kalau kita lihat bucu-bucu semua covered, okey, dan lembut dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Nik boleh ulas tentang penghasilan perabot ni. Cuk, daripada sofa ni saya gunakan fabric yang anti-stain. That means water resistant, anti-stain. I mean kalau untuk kanak-kanak tu kalau dia kotor ni kita boleh cuci. Dia boleh cuci. Immediately kita boleh cuci. Okey, nak tanya Tuan Fakri juga macam mana? Apa cabaran sewaktu buat countertop tu semua dan sebagainya? Untuk saya punya bahagian buat countertop ni, cabaran ni rasanya taklah rumit sangat. Tak benda tu pun simple je. Jadi bahan yang kita guna bahan yang mudah. Material melamin, senang untuk maintain lah. Jadi kita pun dah pasang dekat side ni. Jadi nampaknya tak ada masalah setakat ni. Okey Nisa, kita dah bersama tadi dengan Wong Kuat untuk projek kita ni. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat ialah kita menunggu kehadiran pemilik pada tempat ni, Cik Zaidi dan juga Puan Sandra yang bersama kita. Kita mesti tunggu lagi, kita nak tengok reaksi dia orang. Tu Nisa, lampai dah. Jom kita ajak dia masuk. Masuk. Cik Zaidi, Puan Sandra, inilah dia. Sporting. Lantai semua baru. Okey.
Jadi bukan setakat lantai, bukan setakat wainscoting, bukan setakat cat, kita ada kaunter baru dan sebagainya. Cik Zaidi, mungkin apa perasaan dan apa pendapat tentang ruang baru ni? Teruja sangat. Tak pernah bayangkan macam ni. It's totally a transformation. That's what I see, the sofa and the wainscoting, and then that is the counter that we have, a very new counter. Oh my God. Okey, jadi kalau kita nak tanya perasaan tu, selain daripada tak sangka tu, apa perasaan Cik Zaidi dan juga Sandra sekarang? Kami rasa gembira lah. Ya, lepas tu ini apa juga buat pelanggan-pelanggan yang datang kat sini rasa macam ada sesuatu yang baru. Ya, dan suasana dia kelihatan tenang. Dan kalau kita tengok sebenarnya tentang pemilihan perabot yang ringan, boleh diubah susun atur dengan mudah dan juga lembut sesuai untuk kanak-kanak. Jadi Betul. Memang saya kira sebenarnya nampak ringkas, tapi kalau kita nak bandingkan dengan awal tu, satu transformasi yang sangat-sangat berbeza. Okey, tahniah sekali lagi kepada Cik Zaidi juga Sandra, dan terima kasih. Dan ini adalah untuk anda dan juga anak-anak dan mereka yang berada di sini. Nama saya Muhammad Noor bin Muhammad Zahar, selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd. Palma Brand ditubuhkan pada tahun 2012 dan sehingga kini hampir mencecah 10 tahunlah usaha syarikat. Palma Brand ni kita mengeluarkan produk berasaskan gaharu kerana kita memang ada mengusahakan projek penanaman gaharu daripada anak benih, dan hasil itu kita jadikan produk hiliran seperti biskut gaharu, teh tarik gaharu, minyak wangi gaharu dan sebagainya lah. Gaharu di Malaysia ni, kita rakyat Malaysia bertuah kerana gaharu ni dia asalnya dikenal pasti daripada Malaysia, iaitu dikenali sebagai Acorrhea malacensis. Iaitu dari Melaka lah, malacensis tu diambil nama sebenarnya. Dan Acorrhea malacensis ni adalah spesies gaharu yang paling grade tinggi dan paling grade mahal di dunia. Di dalam industri gaharu, sebenarnya MTIB memainkan peranan yang sangat penting dan banyak. Di antara peranan-peranan yang dimainkan ialah membuat seminar gaharu. Kelebihan produk-produk yang dikeluarkan oleh Palma Brand adalah kita dengan inovasi tersendiri menghasilkan produk berasaskan daun gaharu itu sendiri yang kita proses dan kita jadikan produk seperti teh tarik gaharu yang mana memberi manfaat kepada setiap pengguna yang menggunakannya lah. Apabila saya mengetahui tentang penglibatan aktiviti pihak Palma Brand bersama rumah-rumah kebajikan, restoran yang menyediakan tapak percuma dan sebagainya, saya sangat gembira dan berbesar hati. Jadi saya harap dengan terlibatnya program kami ini bersama mereka mendekatkan lagi kami dengan pihak-pihak yang memerlukan bantuan, dana dan sebagainya. Harapan saya kepada pihak-pihak yang akan menerima sumbangan produk daripada Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd nanti, semoga mereka gembira dan dapat menikmati sesuatu produk yang unik, yang ada nilai kesihatan yang tinggi, yang mungkin mereka sebelum ni tak dapat merasai keunikan produk kami. Okey, buat pengguna di luar sana yang ingin mendapatkan produk keluaran Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd, boleh layari kita punya website di www.palmabrandmalaysia.com. Kepada para penonton, sekian saja episod kali ini dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberi wajah baru kepada AFA, Speech Language and Occupational Therapy Center. Dan pastikan anda bersama saya lagi minggu hadapan di lokasi yang berbeza, satu lagi episod yang menarik dalam Sentuhan Kayu, Dekorasi dari Hati bersama saya, Fahrin Ahmad. Assalamualaikum.